Ketika kita nak mati, syaitan akan rupa dia mengaku dia Allah. Inilah perlu kepada ilmu akidah ketika mana kita berada dalam sakaratul maut. Orang hari ini dia minat membicarakan sakaratul maut. Betul, itu motivasi yang sangat penting. Motivasi supaya kita mencari ilmu akidah. Kerana ketika mana sakaratul maut. Apa makna sakaratul maut? Tiap-tiap manusia, kata Nabi, tidak akan terlepas daripada sakaratul maut. Selain daripada seksa kubur, maka sakaratul maut menanti kita. Apa makna sakara? Sakar ini makna mabuk. Maut, mati. Ketika mana kita hampir nak mati, dalam keadaan malikil maut sedang menarik roh kita, maka ketika itu kita mabuk. Sakar ini makna mabuk. Mabuk ni mati. Bahasa lughah itu dipanggil mabuk. Kenapa mabuk? Kerana terlampau sakitnya dia berdepan dengan mati. Proses nak keluarnya roh ini sakit yang maha dahsyat. Tiap-tiap orang akan merasai sakitnya maha dahsyat. Kata Nabi, tidak ada perumpamaan untuk Nabi gambarkan sakitnya mati. Kata Nabi, yang Nabi cuba nak cerita sakit mati lebih sakit daripada 70 kali tikaman di dada kita. Bayangkan sekali tikaman, Masya Allah, sakit tidak pernah kita rasa. Nabi kata lebih sakit daripada 70 kali tikaman menggunakan pedang. Apabila sakitnya saat itu, maka kita sakar, mabuk. Kita rasa tak ketahuan dah. Menyebabkan ketika itulah datangnya final touch. Final, syaitan akan mengambil kesempatan terakhir. Dia minta dengan Allah Ta'ala. Lalu Allah izin kepada dia. Allah benarkan kepada dia untuk menhasut anak Adam kali terakhir. Kalaulah sebelum kita sakar, masa kita hidup, kita kuat, kita ada ilmu, kita boleh tolak, kita boleh lawan syaitan dalam keadaan kita kuat, gagah, perkasa. Pemuda lasak gagah perkasa. Tulan, apa weh? Tulan dawai, orak besi. Oraknya besi, tulannya dawai. Ini pemuda gagah perkasa. Semasa dia hidup, dia boleh menolak syaitan dengan ilmu dia. Tetapi ingat, syaitan kata, tak apa, aku akan tunggu di final. Final ini menentu gelincir ataupun tidak akidah. Kerana syaitan, apabila seorang dia boleh menyesatkan syaitan, apa nama ni, manusia bersama dengan dia neraka, itu kejayaan besar bagi syaitan. Hidup syaitan ini, tujuan dia untuk menyesatkan manusia, itu adalah tujuan dia. Seorang dia boleh sesatkan, dia berjaya dalam hidup dia. Ini kejayaan yang diraihkan oleh syaitan. Kerana kita tidak akan keluar daripada neraka. Itu jaminan Allah. Syaitan pun tahu. Maka dia kata, kita alan-alan kita berada di neraka bagi ramai penduduk neraka bersama-sama dengan kita. Sebab itu syaitan, dia akan meramaikan, berusaha mencari ramai gen-gen supaya memenuhi neraka walaupun sempit. Maka terakhir dia akan guna kesempatan terakhir supaya manusia gelincir akidah dia dalam keadaan mabuk. Maka para ulama kita ketika itu sangat berjaga-jaga. Ilmu akidah mesti digunakan ketika mana sakarat. Apa yang diceritakan oleh Nabi, antara taktik yang digunakan oleh syaitan. Syaitan akan bawa air. Ini kita biasa dengar hadis akhir zaman. Ketika itu, semua manusia berada dalam kehausan. Penat dia bergelut dengan nyawa sedang ditarik oleh malaikat maut. Maka manusia dahaga ketika itu. Sebab itu fiqahnya, dari segi hukum fiqahnya, apabila orang yang sedang nazak nak meninggal dunia minta air, kita sunat berikan air kepada dia. Walaupun doktor kata jangan bagi air, dia mati. Cakap pada doktor, kalau bagi air pun mati, tak bagi air pun mati doktor. Bagi air dapat pahala sunat pada kita. Biarlah doktor kata jangan bagi mati. Tak apa, saya nak bagi biar dia mati. Nak pahala. Doktor duk kira perbuatan dia lah. Kita kira fiqah. Maka bagi air. Kadang-kadang dia mumak mulut dia air. Kalau kita dia tak boleh sebut air, kita faham signal daripada mulut ayah kita, kawan kita, air, mumak dia nak air, maka titiklah air menggunakan kapah di bibir dia, sunat. Dan ketika itu kita ingat, dia yang kita tak nampak sedang bergelut dengan syaitan. Syaitan datang berupa, kata para ulama, antara taktik syaitan, banyak dia guna taktik. Antara taktik syaitan digunakan, dia berupa guru dia. Dia berupa wajah guru. Kalau orang itu dalam bentuk orang yang pelajar, orang yang ada ilmu,
Di dunia dulu dia ada guru. Guru akidahnya, guru fiqahnya, guru tasawufnya. Dia berupa guru. Disebut dalam kitab disebut dalam kitab Nihayatuz Zin. Al-Imam Nawawi Al-Bantani menyatakan apa makna jazam. Jazam, pegang akidah ini sungguh-sungguh walaupun saat terakhir syaitan mengaku. Syaitan datang kepada kita, akulah dia guru kamu. Yang di dunia dulu mengajar sifat 20 kepada kamu. Akulah. Apa yang aku ajar dulu semuanya tak betul. Kamu mengaku pada saat ini. Dia tengok, ni rupa guru aku. Guru dia kata semua hak tak betul. Maka kalau dia tak betul-betul jazan akidah dia, dia berpandukan kepada guru. Guru dia kata tak betul, maka dia pun ikut guru. Sebab itu dalam ilmu akidah jangan ikut guru, ikut pahaman kita. Guru memandu teori. Guru akan bagi teori apa makna sekian, kita faham sendiri. Apabila faham, peganglah sampai kiamat. Jangan kita tergugak lagi. Itu panggil jazam. Al-mutabaq, al-muwafiq. Ya? Pegang betul-betul. Sehingga mana kata Al-Imam Nawawi Al-Bantani menyatakan kalaulah ditakdirkan Al-Imam Abu Hasan Asy'ari dalam mimpinya syaitan merupakan Abu Hasan Asy'ari mengatakan akulah Abu Hasan Asy'ari yang menyusun ilmu sifat 20 di dalam ahli sunnah wal jamaah. Sekarang ini percayalah kepada aku, semua yang aku susun itu tak betul, kamu tinggalkan pada hari ini. Kita pun tinggal. Maka ketika itu berjaya syaitan. Ini antara taktik dia. Dan terakhir kata ulama taktik dia banyak lagi lah. Dia akan merupakan Allah. Ini taktik yang paling bodoh lah. Ini bukan untuk kita, bukan level kita, level orang yang teruk. Kalau kamu nak air, mengakulah aku Allah. Tengok jirim ni bukan Allah. Kalau orang ada ilmu, dia boleh tolak terus. Tak ada ilmu akidah. Sungguh aku berjanji nak air je ni. Allah Ta'ala datang rupanya. Mengaku aku Allah Ta'ala. Kamu mengaku aku Allah Ta'ala. Kalau kamu mengaku aku Allah Ta'ala, aku bagi air. Kita di tengah haus ni tuan-tuan, mengaku. Itu penting ilmu akidah.